Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustazah? Pak Hanafi, sihat? Okey. Untuk minggu ni Ustazah akan fokuskan tajuk sifat pemaaf. Okey, pengertian sifat pemaaf. Pemaaf ialah satu perasaan yang tidak menyimpan dendam, sedia memberi kemaafan kepada orang lain. Maksudnya kat sini, jika berlaku apa-apa masalah atau perselisihan faham, kita tak ada simpan apa-apa dendam. Kita sentiasa bermaaf-maafan. Ciri-ciri sifat pemaaf. Kat sini Ustazah tulis 4 ciri. Pertama, tidak berdendam. Kedua, ikhlas dalam perbuatan dan tutur kata. Ketiga, sentiasa beringat bahawa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keempat, sedia memberi kemaafan dan menerima kesalahan orang lain dengan hati yang ikhlas. Okey, kita tengok satu persatu. Tidak berdendam. Apa maksud tidak berdendam? Macam Ustazah terang tadi, kalau ada apa-apa pun kita terasa hati, kita tak payah ingat, tak perlu ingat. Jadi tak adalah sifat dendam. Kemudian ikhlas dalam perbuatan dan tutur kata. Kita kena jujur. Apa-apa je yang kita nak cakap, kita kena cakap dengan jujur. Okey. Ketiga, kita perlu ingat bahawa setiap manusia ni tak sempurna. Ada lebih, ada kurang. Jadi kita mesti ada sifat pemaaf lah. Sebab kita berlaku sesuatu, mungkin kita fikir, oh, kawan kita ni mungkin lupa, mungkin dia tak sengaja buat. Jadi maafkan je lah. Okey, selesai kan. Yang keempat, sedia beri kemaafan. Maksudnya kita mudah nak maafkan apa saja yang dia buat. Okey, Okey, seterusnya cara-cara membina sifat pemaaf. Ada 6 kat sini. Pertama, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, belajar memaafkan orang lain. Ketiga, bersih hati dan rendah diri. Keempat, menerima kekurangan orang lain. Kelima, mengaku kesilapan diri sendiri. Dan keenam, meletakkan diri kita dalam situasi orang lain. Kita tengok satu persatu. Cara bina sifat pemaaf, pertama sekali kita mesti letakkan Allah tu nombor 1. Kalau Allah sentiasa dengan kita, insya-Allah kita sentiasa maafkan orang lain. Kedua, kita cuba belajar supaya diri kita ni ada sifat maafkan sesiapa saja. Ketiga, bersihkan diri kita, jiwa kita ni supaya tak ada langsung perasaan buruk sangka. Keempat, menerima kekurangan orang lain. Kita kena ingat setiap manusia tak sempurna. Dia ada kurang, dia ada lebih. Kelima, mengaku kesilapan diri sendiri. Kalau kita buat salah, kita mengakulah kesilapan kita. Dan keenam, letakkan diri kita dalam situasi orang lain. Jadi kalau kita ada ke-6 ni, insya-Allah kita dapat jadikan diri kita seorang yang pemaaf. Seterusnya, kebaikan bersifat pemaaf. Apa kebaikan kalau kita ada sifat pemaaf? Pertama, elakkan pergaduhan. Kalau kita ada sifat pemaaf, kita tak adalah nak gaduh-gaduh, nak berselisih faham, tak ada. Kita sentiasa amalkan sifat berbaik sangka. Kedua, merapatkan hubungan yang telah retak. Hubungan yang dah renggang sebelum ni, kalau kita maafkan dia, dia akan jadi baik semula. Ketiga, disayangi semua orang dan masyarakat, rakan, saudara mara, masyarakat. Yang terakhir, mencegah berlakunya permusuhan sesama manusia. Jadi kesimpulan kat sini ni, kalau kita amalkan sifat pemaaf, kita dapat merapatkan hubungan kita antara manusia.
dan sesama Muslim. Okey, kita tengok pula keburukan tidak bersifat pemaaf. Apa akan jadi kalau kita tak ada langsung sifat pemaaf dalam diri? Pertama, Allah akan benci, Allah tak sayang, Allah tak suka kalau kita tak ada sifat pemaaf. Kedua, tidak layak dijadikan pemimpin. Orang yang tak ada sifat pemaaf ni memang dia tak layak jadi pemimpin. Dan yang ketiga, menanam sifat pentingkan diri sendiri. Itu antara 3 keburukan yang tidak bersifat pemaaf. Allah tak suka, tak layak jadi pemimpin, dan dia ada sifat pentingkan diri sendiri. Okey, Ustazah rasa itu je untuk minggu ni. Jadi Ustazah harap sangat-sangat kamu ulang baca. Boleh tengok slide ni ataupun boleh rujuk buku teks masing-masing. Tengok berulang kali. Dah faham betul-betul, boleh buat latihan dalam Google Form. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.